Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan berkata tentang menjaga istiqamah selepas Ramadan. Ramadan seperti yang kita tahu merupakan salah satu madrasah imaniah yang mana kita belum berlomba untuk ibadah semaksimal mungkin sama ada dari segi zahir ataupun batinnya. Namun pertanyaan terbesar adalah adakah kita boleh untuk menjaga istiqamah selepas habisnya bulan Ramadan? Oleh itu, janganlah kita menghancurkan iman dengan cara menanggalkan pakaian takwa yang telah kita bina sepanjang bulan Ramadan. Dalam surah Al-A'raf ayat ke-26, dan takwa itulah yang paling baik. Takwa kita umpamakan seperti sebuah baju. Jadi, bila kita kaitkan dengan surah An-Nahl ayat yang ke-92, janganlah kamu jadi seperti seorang yang memintal benang, tapi dibuka dan diurai lagi benangnya. Artinya, kalau kita kaitkan dengan bulan Ramadan, kita harus istiqamah bukan sekadar nama istiqamah, tapi tegarnya hati kita, tegarnya diri kita di jalan Allah setelah habisnya bulan Ramadan. Jadi, saya ingin berkongsi tentang 3 cara menjaga istiqamah setelah bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah menjaga hati, khususnya keikhlasan. Setiap hari, mohonkan keampunan kepada Allah atas setiap dosa, kesalahan tafsiran hati kita, sama ada dari segi keikhlasan, riak ataupun ujub. Kita takkan istiqamah ibadah setelah Ramadan sampai hati kita dulu yang istiqamah. Sabda Rasulullah, sesungguhnya di dalam diri seseorang ada segumpal daging. Jika daging ini baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Jika rosak, maka rosaklah seluruh anggota badannya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati, qalbu. Itu jadi bila kita kaitkan dengan hijrah, majoriti masyarakat kita akan berfikir hijrah wanita itu adalah apabila dia berhijrah, bertaubat dengan memakai hijab yang pertama. Kerana kebiasaan wanita sendiri apabila berubah, apabila berhijrah, bermula dengan memakai hijab. Jadi sesungguhnya hijab itu memang sangat penting. Tapi hijab itu bukanlah intipati hijrah dan taubat. Inti hijrah dan taubat adalah menghijrahkan hati kita, membersihkan hati kita. Kalau hati kita suci, hati kita bersih, jiwa kita tidak berkarat, dan istiqamah itu akan mampu kita jaga. Jadi bila kita tanya, kenapa susah untuk istiqamah? Jadi jawapannya adalah kerana hati kita sendiri bersifat kotor. Tapi itu semua boleh kita ubah, boleh kita perbaiki apabila kita sentiasa menyucikan hati kita sendiri. Jangan pernah kita merasa malas untuk evaluasi hati kita, untuk evaluation hati kita sendiri. Kalau hati kita bersih, maka kita akan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kita akan jadi semangat beribadah. Yang kedua adalah rajin datang ke majlis ilmu. Menuntut ilmu agama adalah kunci untuk sentiasa istiqamah. Majlis ilmu pada waktu sekarang mungkin hanya sekadar di alam maya, sama ada di Facebook Live, IG Live ataupun sebagainya. Walaupun majlis ilmu di alam maya tidaklah seperti indahnya majlis ilmu dikelilingi para malaikat ketika berada di dalam masjid. Susun jadual kita supaya kita sentiasa dapat hadir ke dalam majlis ilmu, sama ada secara fizikal ataupun secara mayanya. Apabila kita sentiasa berada di dalam majlis ilmu, kita akan sentiasa meluruskan hati untuk beribadah dan untuk istiqamah di jalan Allah SWT. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berjalan ke majlis ilmu, Allah akan mudahkan dan pintaskan jalannya untuk ke syurga. Dan yang ketiga adalah lingkungan dan teman yang baik. Untuk menjaga istiqamah, pastikan sahabat-sahabat kita adalah mereka yang sentiasa berusaha untuk istiqamah sama seperti kita. Kerana teman itu menentukan sama ada kita berada di jalan yang baik ataupun di jalan yang buruk, sekaligus menjadi kunci untuk kebaikan dan kejahatan. Dan kerana kita lemah dan mudah terpengaruh dalam lingkungan sahabat kita sendiri, Rasulullah bersabda, seseorang itu berada di atas agama sahabatnya. Maka untuk kita mengukuhkan hati kita, berdoalah, Ya Muqallibal Qulub Sabit ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, kukuhkan aku di atas agamamu. Dan sesungguhnya doa mohon istiqamah yang terbaik adalah dalam Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim. Dan kerana itulah Allah mewajibkan seluruh umat Islam untuk solat fardu sebanyak 17 kali dalam sehari, agar kita sentiasa memohon doa agar ditunjukkan jalan yang lurus untuk kita sentiasa istiqamah. Dan tambahannya yang keempat adalah doa. Seperti yang kita tahu, doa adalah senjata umat Islam. Jadi sentiasalah mohon kepada Allah agar dikurniakan kekuatan dalam hijrah dan dalam istiqamah. Dan Al-Quran itu sendiri mengajarkan kita satu doa yang indah. Wahai Tuhan kami,
Janganlah engkau pesongkan hati-hati kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha pengarunia. Jadi sekian sahaja daripada saya. Semoga kita sentiasa dipermudahkan urusan dalam hijrah dan dalam istiqamah. Dan yang paling utama dalam meraih redha Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.